berkenaan dengan tajuk malam ni. Cuma saya ambillah soalan daripada online, bukan Facebook, bukan internet, cuma SMS sahaja. Yang mana soalan pendek saja, Ustaz. Bolehkah kita mengundi calon yang bukan Islam? Baik, bolehkah kita mengundi calon bukan Islam? Kalau kita lihat daripada ayat Quran, Allah SWT mengatakan jangan kamu mengambil orang-orang yang bukan Islam awliya min dunil mu'minin. Orang bukan Islam sebagai wilayah, wali, awliya sebagai pemimpin, sebagai ketua di ketika wujudnya orang Islam. Ya. Baik, ayat ini adalah ayat dalam bab politik. Ingat ayat dalam bab politik, hadis dalam bab politik kena faham lebih dalam daripada literal dia saja. Literal dia satu, tapi lebih daripada literal kena faham. Contohnya literal maksud saya gini. Ayat yang bersifat politik dan hubungan strategi manusia. Sebagai contoh, Allah kata dalam Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Allah kata, hey orang Islam, segera persiapkan diri kamu dengan kekuatan yang kamu mampu. Wa min ribatil khayli, contoh Allah sebut, bukan contoh, wa min, dan juga dari ikatan-ikatan tali-tali kuda-kuda yang terlatih, yang mana dengannya akan dapat menakutkan musuh kamu dan musuh Allah yang kamu tahu dan yang kamu tak tahu. Allah sebut secara literal, persiapkan diri kita kekuatan ketenteraan apa? Kuda. Kenapa kita hari ini di Sempurna Lahad Datu tak bawa kuda? Ini satu kesalahan atau tak salah? Kenapa tak bawa kuda? Pergi perang tu bawa kuda. Nabi kata pula, ala inna firrami quwwah, 3 kali. Ketahuilah dalam lontaran itu ada kekuatan. Lontaran yang Nabi maksudkan adalah panah dan lontaran lembing. Kenapa kita tak bawa lembing dan anak panah di Lahad Datu? Ini satu kedegilan. Betul ya? Ini kena faham sungguh. Ini ayat dalam bab politik. Kena faham lebih lagi. Allah kata, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, kenapa Allah kata kuda? Sebab kuda pada zaman itu tanda kekuatan yang digeruni. Lagi banyak kuda, lagi hebat tentera kamu. Itu zaman tu. Zaman ni kuda tu dekat funfair tu je. Bawa pergi ketenteraan, Allah, kena tembak, patah kaki, mati teguh kita sekali. So, pentot lembing, anak panah dulu memang hebat. Daripada jauh tu tembak sekali ramai, 1000 orang tembak tu keluar jatuh macam hujan. Sekarang ni kalau benda tu datang, duduk dalam kereta kebal ni, hujan apa pun tak apa. Bukan kena kita apa, kita tembak boom sekali sekat, mampus semua sekali yang duk tembak pakai pedang ni, pakai lembing. So ini dia beredar ikut peredaran zaman. Ya, inilah dalil dia. Sama juga macam tadi, mengambil orang bukan Islam sebagai awliya. Ada maksud awliya itu, ketua tu maksud apa? Ketua tu maksud kita serahkan keputusan 100%, dia buat, kita turut patuh. Walaupun kepada benda yang pasti memudaratkan Islam, kita tunduk patuh sebab kita jadi pengikut dia. Itu. Maka sekarang kita masuk pada persoalan undi orang calon bukan Islam. Maka menurut sebahagian ulama, ya, ada nama-nama dia tapi saya lupa, antaranya Syekh Rashid Ridha dan seumpamanya, mengundi, dalam kes mengundi orang bukan Islam, kita tengok siapa dia sedang bersama-sama. Kalau dia itu calon bukan Islam, tapi dia ada MOU dengan orang Islam, yang mana perkumpulan dia, persepakatan dia itu membawa kebaikan lebih kepada Islam, kita undi dia pun, kita bukan undi dia sebagai orang bukan Islam. No. Dan undi kita itu bukan undi mengambil dia sebagai pemimpin. Sebab kalaupun dia menang sebagai YB, dia belum tentu jadi pemimpin yang menentukan polisi. Dia mesti ada gabungan dan konsensus dengan pemimpin-pemimpin Islam yang lain untuk buat sesuatu keputusan yang bersifat kemaslahatan atau kemudaratan Islam. So bila itu berlaku, maknanya pangkah orang bukan Islam, kalau dia baik, walaupun lawan orang Islam, tapi orang lawan yang Islam ni, dia punya di gabungan dia tak baik kepada Islam. Gabungan yang ini baik kepada Islam, lebih baik kepada Islam, walaupun mungkin
Dia punya baik tak baik itu mungkin taklah tinggi sangat. Tapi mana yang lebih baik? Walaupun pangkah orang bukan Islam, tak maknanya kita bukan pangkah dia sebagai ketua, tapi kita pangkah gabungan dia. Sebab di zaman demokrasi, calon tak semestinya menentukan semua dasar. Betul tak? Kalau calon ni bagus, tapi dia punya parti tak bagus, dia nak buat bagus pun parti dia larang. Betul tak? So parti itu lebih power daripada calon di zaman kita hari ini. Manifesto parti lebih penting daripada kehendak calon. So calon tu mungkin bagus, aku nakkan begini-begini, parti kata tak sama dengan kita punya kehendak, maka calon yang bagus jadi tak bagus. So yang lebih berkuasa di zaman kita di Malaysia, bagi pada pandangan saya dan sebahagian yang lain, adalah parti. Oh, dengan apa dia? Dengan bom penyejong heboh. Ya tuan-tuan, parti dan manifesto dan gabungan. So kesimpulan, kalau tanya saya dalam kalangan orang yang berpendapat kalau tuan-tuan pangkah bukan Islam dengan niat bukan melantik dia sebagai pemimpin tuan-tuan, tapi melantik dia punya gabungan yang tuan-tuan lebih yakin berdasarkan analisa tuan-tuan membawa kebaikan pada Islam, tuan-tuan tidak termasuk di kalangan orang yang bermasalah dari sudut hukum. Wallahu a'lam.